banyak lagi doa yang kita baca daripada buku 75 doa Pawini. Hello? Dengar tak? Boleh dengar lah. Kan lebih Dengar jelas kan. Wow, hebatnya mic ni. Dia boleh guna dari jarak yang jauh ke? Boleh. Mic ni dia punya suara tu jelas dan kuat kalau kita guna. Jadi kalau macam kita nak buat kerja ke apa, memang sesuai lah guna mic ni untuk rekod-rekod ni. Wow, memang bantulah untuk kita pelajar ni. Ya, betul-betul. Sebagai kuis mula sepatutnya podcast. Baiklah, bertemu kembali kita dalam siar raya Siswa Guru Madani yang juga dikenali sebagai podcast bersama saya, Radha Najihah binti Anwar. Jadinya hari ni kita ada 3 orang jemputan, iaitu yang pertama namanya Fatimah, orang Johor, dan yang kedua kita ada Imani dan Afifah yang merupakan pemain Kelantan kita. Cuba kecek Kelantan sikit. Kelantan? Apa cek Kelantan kecek itu je? Banyak sikit kecek Kelantan. Tapi tak boleh lah kita cakap Kelantan, kita kan seorang guru. Betul. Kita kena cakap elok. Ya betul, kalau kita cakap dalam dialek, macam mana budak tu nak faham? Betul. Tambah lagi kalau yang dapat Sarawak. Kita tidak faham Kelantan macam mana? Betul. Johor ada apa? Adik? Ada jadinya hari ni tajuk untuk kita punya podcast ialah, baik saya tengok dulu, maaf ya. Okey, tajuk kita komunikasi berkesan membentuk guru yang kompeten. Jadi ada yang nak bagi tahu sikit-sikit ke berkenaan dengan tajuk kita hari ni? Saya rasa Mek dan Fifah ni macam nak tambah sikit je. Nampak macam berpengetahuan sangat ni. Saya rendahkan diri je di sini. Seperti yang mana kita tahu, komunikasi bagi seorang guru ni penting kan, untuk berkomunikasi dengan anak-anak murid. Macam kalau kita tak ada komunikasi yang baik, macam mana kita nak mengajar dalam kelas, nak bagi ilmu dekat murid-murid tu biar dia faham. Jadi kat sini kita kesimpulan dia macam komunikasi ni, seorang guru ni perlu ada komunikasi yang baik lah untuk mengajar, untuk menyampaikan ilmu, untuk budak-budak tu faham apa yang kita ajar. Macam tu. Betul tu. Hebat ni penerangan dia. Biasa je. Okay, lagi-lagi Fatimah ni nampak macam banyak sangat ni. Fatimah nak cakap tu. Silakan. Okey dah. Saya nak share sikit lah. Saya nak kongsi sedikit, maafkan saya. Jadi seperti yang kita tahu, zaman sekarang ni pelajar dia tak sama dengan generasi yang dahulu. Seperti saya, generasi Z. Pelajar sekarang, terutamanya di sekolah rendah, adalah generasi Alpha, di mana mereka ni lebih terdedah kepada teknologi, menyebabkan cara pemikiran mereka itu berubah dan juga gaya hidup mereka juga berubah. Disebabkan itu, kita perlulah tahu bagaimana untuk mengendalikan mereka ni supaya mereka juga dapat ilmu yang guru ni sampaikan secara berkesan. Baik, tadi Fatimah ada sebut pasal teknologi. Teknologi apa contohnya? Teknologi? Senang je. Macam perkara yang kita selalu guna dalam kehidupan seharian kita seperti telefon bimbit, telefon pintar dan juga tablet itu sendiri. Perkara inilah yang menyebabkan mereka ni, cara pemikiran mereka ni berubah, dan adanya juga AI. Saya macam nak tambah sikit lah berkenaan dengan isi Fatimah tadi. Kita, teknologi kita mesti berkenaan dengan media sosial kan. Kadang-kadang kita sebagai cikgu ni, kalau nak buat konten apa-apa dekat TikTok, kenalah konten yang bagus dan bernas, bermanfaat untuk murid-murid. Dan kalau kita nak guna aplikasi macam WhatsApp, nak WhatsApp dekat murid-murid, patutnya kita guna penggunaan bahasa yang betul, jangan guna singkatan supaya
Adakah kita dapat memanfaatkan bahasa juga tu? Kadang dia mempengaruhi budak tu kan. Bila dia tengok cikgu dia macam ni, Jadi dia dia akan akan ikut dia juga. akan ikut macam tu. Cikgu ni sebagai contoh lah kepada murid dia. Sebab tu kita kena jadi yang terbaik untuk anak murid kita. Mani ada nak tambah apa tak? Bagi saya lah kan, komunikasi berkesan ni dia bukan sahaja komunikasi bercakap tapi hubungan sebenarnya, hubungan antara murid dan guru, hubungan yang tulus. Apabila cikgu ni ikhlas nak ajar murid ni, murid akan komunikasi yang digunakan tu itulah yang terbaik supaya murid-murid ni dapat menerima apa yang diajar tu dengan baik dan dipahami dengan lebih baik lah kan. Betul. Okay, lepas tu kita dah cakap pasal laras bahasa kan. Laras bahasa, macam mana laras bahasa seorang guru tu? Siapa boleh bagi tahu kan laras bahasa? Saya tak nak terangkan tapi saya nak sentuh dia punya yang besar. Kita tak macam pilih kawan kanak-kanak ataupun kita tahu prasekolah kan. Cikgu-cikgu ni kena guna laras bahasa kanak-kanak. Apa tahu tak pasal laras bahasa kanak-kanak ni? Okay. Baiklah, saya kongsi sedikit pasal laras bahasa kanak-kanak. Disebabkan guru-guru di prasekolah mereka perlu menggunakan laras bahasa kanak-kanak ni disebabkan laras bahasa kanak-kanak ni adalah laras bahasa yang mudah difahami lah. Dia menggunakan perkataan dengan kata dasar. Baiklah, saya akan kongsi sedikit mengapa guru di prasekolah terutamanya perlu menggunakan laras bahasa kanak-kanak. Jadi laras bahasa kanak-kanak ni mereka laras ni dia menggunakan bahasa yang mudah difahami, tiada perkataan yang orang kata bombastik lah maksudnya. Jadi perkara ini membuatkan mereka mudah untuk faham apa yang guru mereka sampaikan kepada mereka lah. Contohnya penggunaan penggunaan perkataan yang mudah dalam ayat ayah bawa kereta. Jadi Dia tak dramatik lah. Ya, Kira betul. kan macam kita sekolah Dramatis yang bukan dramatik. Maafkan saya. betul. Dia tak menggunakan perkataan yang dramatis lah. Dia singkat sahaja. Ringkas kan padat. Betul. Macam guru-guru pun guna buku-buku yang berwarna. Dan ayat dia singkat-singkat tak ada guna kata hubung dan ke apa ke. Betul kata Bukanlah. Najiha tadi menggunakan dalam buku tu perkataan itu kebiasaannya berwarna untuk menarik minat murid-murid ni untuk membaca lah. Warna apa tu biasa kita tengok? Warna-warni macam warna yang cerah. Warna apa? Warna apa? Kalau kita baca ke? Tak boleh baca ke? Boleh. Kalau saya biasa saya nampak warna merah campur dengan biru. Ah, Merah. betul. Memang menyala. Macam baju saya. Menyala tak? Eh, Menyala. ada saya. Sekarang ni saya dah bincang pasal laras bahasa kanak-kanak. Kalau ustazah pula bagaimana pula? Oh, kalau ustazah biasa kalau dalam kita kan belajar ustazah ni dia agama kan. Agama kita akan berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah kan. Jadi kat situ kita akan selit-selitkan ayat Al-Quran, hadis-hadis, apa semua tu. Lepas tu benda yang berdasarkan agama kita ni kita tak boleh lah rekaan apa semua. Kita macam memang kena cakap hal yang fakta apa semua tu. Lepas tu bersertakan dengan dalil apa semua. Lepas tu kalau contohlah kalau sirah-sirah kita nak cakap pasal sirah Nabi ke apa, memang kita kena bercakap dengan fakta dan teliti dan jelas. Jangan bagi ada murid akan salah faham apa semua, dia akan menjejas lah sikit agama kat situ. Tambah lagi macam yang murid-murid yang kurang jelas kan. Sebab tu komunikasi ni penting. Jadi kita kena sampaikan secara jelas, tepat dan padat lah dengan komunikasi tu. Macam tu. Boleh lah kita main apa panggil, kalau contoh pasal kisah Nabi kita tak ingat tapi kita macam cakap je macam tu kan, bagi tahu je kisah Nabi ni macam mana.
tapi kita tak pasti benda tu. Jadi budak tu pun macam dia dengar apa yang kita cakap, jadi dia pun apa panggil, amalkan yang dia tahu tu lah daripada kita tu. Jadi kat situ macam dia akan terjejas lah dekat situ, apa semua ilmu apa semua tu budak-budak terdapat. Betul. Imani rasa apa kesannya kalau cikgu-cikgu ni tak, guru-guru ni tak ikut apa yang Afifah cakap tu, diorang tak kaji betul-betul cerita yang disampaikan pada murid-murid. Saya rasa lah murid-murid ni dia mudah terpengaruh. Dan kita ni guru sebagai macam model dia kan, dia ikut je. Macam dia orang tak kaji sebab dia orang nak belajar dari kita. Betul. Kalau kita pun tak kaji, memberikan ilmu yang salah kepada murid-murid, dan murid-murid itu kemungkinan mereka akan bercerita kepada rakan-rakan. Dan akan memberi kesan buruk lah, macam pada agama kita akan ada sesat kan. Takut ya zaman sekarang. Betul. Auzubillah. Di zaman sekarang kita tahu pasal kes yang terbaru ni, pasal GISB tu. Mohon dijauhkan ya. Betul. Tak ada raya. Kita dah cerita pasal laras bahasa kat kanak, dah cerita pasal laras bahasa agama. Najah ada laras bahasa lain tak? Saya tak nak tambah dah pasal laras bahasa ni sebenarnya. Kenapa pula? Sebab kita nak masuk berkenaan dengan komunikasi non-verbal. Non-verbal. Apa tu non-verbal? Okay, komunikasi non-verbal ni kita tak gunakan mulut kita untuk cakap apa benda kita buat tu. Mungkin dengan kita punya pemakaian, cara kita buat sesuatu perkara tu, mungkin murid-murid akan dapat lihat dan mereka akan ikut. Macam contohnya Fatimah nampak pakaian kemas betul ni. Lepas tu murid-murid tu macam, wah, bagusnya, cantik kan Ustazah Fatimah. Ustazah kemas dari pagi sampai petang. Biasa orang daripada pagi je nak makan. Tapi bila sampai petang tu habis lekeh dah. Yang ni tetap kekal sampai petang. Dia punya memang kemasan memang mantap lah daripada Ustazah Fatimah ni. Ada yang nak tambah lagi berkenaan dengan komunikasi verbal? Saya nak tambah sikit lah. Tadi Najihah dah sebut pasal pemakaian. Sekarang ni saya nak tambah pasal cara jalan pula. Sekarang ni cara untuk kita nampak profesional dekat sekolah adalah dengan cara berjalan kita tu mestilah tidak tergopoh gapah. Kita kena jalan tu dengan sopan santun, supaya orang lain dekat sekolah tu, tidak kira lah pelajar ke ataupun guru-guru yang lain, tidak akan nampak kita sebagai orang yang apa orang kata orang yang kasar ke ataupun tak bersopan ke apa? Begitulah ceritanya. Najah juga dia kata tadi Najah apa dia kata tadi, guru ni adalah model bagi anak murid tu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan, anak murid akan ikut. Betul. Cikgu pun kita ada, saya rasa saya adalah juga perasan kan, tak nak mengata orang, tapi mungkin saya perasan mungkin ada cikgu-cikgu yang jalan tu, mungkin mereka akan jalan dengan keadaan yang bongkok. Kita sebagai guru kena jalan dengan yakin, jangan bongkok. Barulah orang nampak berani, keberanian seorang guru dalam mendidik anak bangsa, mengubah negara. Betul. Kecuali lah kalau dah ada penyakit tulang belakang, perkara tu kita memang tidak boleh dielakkan lah. Patutnya saya ni kan husnuzan dengan orang. Ataupun yang Fatimah tadi, Fatimah husnuzan. Zuhur. Ustazah. Mantap. Lagi ada nak tambah pasal Kalau komunikasi non-verbal bagi saya kan, dia dari segi perbuatan juga sebenarnya. Macam dari cikgu ni buat apa, murid-murid ni akan tengok macam cara kita tunjuk macam ni pun murid dah faham apa. betul. Orang kata gaya badan ni Kadang-kadang cikgu tu nak marah dalam kelas, dia diam, so dia bukakan mata dia besar-besar padahal dia nak marah betul kan.
budak pun macam cikgu tengah marah saya ni. Dia faham dengan mata je kita boleh berkomunikasi. Dengan gaya badan lah. Lepas tu satu lagi ekspresi muka kita. Macam contoh masuk kelas tu, janganlah masam je walaupun kita ada masalah dekat masalah dekat rumah kan, masalah personal kita lah kan, tapi dan kita bawa pergi sekolah, masuk kelas muka masam je, apa panggil dengan kita punya nada suara pun macam tak nak masuk kelas, dia tak boleh lah. Jadi murid dalam kelas tu dia akan memberi kesan lah kat orang macam tak suka lah waktu cikgu tu macam dia ada nampak dah cikgu ni mesti tengah apa panggil Nak marah ke? nak marah lah macam hari yang okey. Jadi macam bila kita bawa emosi pergi dalam kelas, dia macam akan bagi kesan kat murid, jadi macam kita akan marah-marah diorang apa semua kan, padahal tak ada salah pun, diorang tak salah. Betul. Pembelajaran murid-murid pun akan terganggu kan. Budak-budak payah faham je macam kadang-kadang murid-murid ni mereka diorang akan pergi kat cikgu kan, macam nak tanya cikgu sampai faham ni, tanya tapi bila emosi terkangkung tu cikgu tu terbawa-bawa sampai marah dekat budak. Betul-betul. Kesian lah. Dia nak tanya pun. Betul. Dia nak tanya kan. Kita sebagai cikgu kena tolong macam tu. Jadi kita kena buat ekspresi, kita kena senyum kan. Kalau nak marah pun sekali tarik nafas dulu. Terus tenang. Kita kena bertenang. Kena apa panggil, memang kena profesional lah. Lepas tu mungkin ekspresi muka je memberi kesan kan kat orang. Satu lagi, kalau kita duduk dalam kelas, kita kena apa panggil, bertentangan mata juga dengan murid. Macam tu, nak bagi kita tengok dia sama ada dia fokus ke tak kat kita. Macam tu. Lepas tu dia pun apa ni panggil, bila kita bertentangan mata dengan dia akan bagi tumpuan lah dekat kita. Macam tu kan, maksudnya kita fokus kat dia. Kita nampak dia tengah buat apa. Macam tu, jadi kita kena terus bertentangan mata, tapi jangan dengan apa panggil satu sudut macam tu je. Kita kena semua satu kelas tu kita memang kena apa panggil, bertentangan mata lah. Macam tu. Baguslah pendapat Afifah ni, dan memang ada ciri-ciri guru yang seorang muda. Janganlah puji lebih. Ni seorang teacher ke ustazah? Kenapa macam teacher ke? Mungkin teacher ni ustazah sebenarnya. Kita kan kalau guru sekarang ni kan macam-macam mengajar. Kan dia kalau belajar pendidikan Islam, kau pendidikan Islam je. Orang kata kita ni macam boleh buat apa-apa perkara. Betul. Sukan bersama kan. Sebut pasal sukan pun, guru kompeten pun kenalah guru yang pandai bersukan kan. Betul. Boleh kita boleh wujudkan satu kumpulan, satu tim dekat sekolah untuk hantar sampai ke peringkat. Ada sampai peringkat antarabangsa. Tak, macam bila kita tengok kumpulan tu sampai ke peringkat antarabangsa, mesti kita kata cikgu mana yang pimpin kumpulan, cikgu dah sekolah mana, Bagusnya. cikgu mana. Biasanya kalau pertandingan kat sekolah ni, cikgu akan ajar bola sepak, bola baling, bola jaring, bola tampar. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun boleh mengajar takraw tau. Ya, betul. Saya ada kawan, mereka ni 4 orang ustaz sebenarnya, tapi mereka masuk, dia orang yang masuk pertandingan takraw dapat nombor 1 tau. Bagus. Hebat kan, ustaz bukan hanya sekadar pandai membaca Quran, Betul. Orang kadang-kadang salah pandang kan, macam kat ustaz tak pandai sukan. Sebut je. Kena seimbang dunia dan akhirat. Betul. Okay, lagi ada nak tambah? Saya lupa, lagi satu kita akan bercakap berkenaan dengan komunikasi. ya, betul. Okay. Ada yang nak ni? Apa komunikasi verbal? Komunikasi verbal ni sebenarnya dia melalui percakapan lah, percakapan yang positif. Yang akan mempengaruhi budak-budak. Bila kita bercakap macam, kita cakap sopan, jangan cakap macam kawan, macam kita sebagai seorang guru, dia seorang murid. Contoh ayat macam, kau ni apa ni tak pandai ni? Awal Tidak patut lah. Ya. tak ada betul-betul lah, macam cakap
awak buat macam ni jangan. Kau ni tak pandai dah. Jangan macam tu. Budak-budak boleh terasa zaman sekarang kan Betul. banyak atau kes-kes yang melibatkan ibu bapa, guru dan anak murid tu. Lepas tu dia boleh tersebar sekejap. Ya, sebab kita ada Maybe. Ya. yang paling berbahaya ni. Tapi tak semua memang Betul. pandai lah. Dunia di hujung jari lah Ya, orang betul. kata. Tak saya kena saman cikgu tu. Ya. Sebab apa? Sebab tekis Sebab marah je. Ah, Zaman sekarang berlainan. Memang Memang uji lain. kesabaran seorang Ya. guru. Betul. Ya, kita Pasal nak kena sabar. betul. Guru komputer tu yang paling penting kena ada sifat sabar yang Betul, tinggi betul, tu. betul. Ya Allah. Tambah dengan zaman sekarang Ya, ni kan betul. macam-macam. Ya. Dengan generasi Z kita ni macam tu lah. Kita generasi Z, generasi alpha tu. Kadang-kadang kalau cikgu tu geram sangat sampai kena naik rotan dekat budak, yang tu pun boleh jadi kes sampai ke berita mahkamah apa. Zaman sekarang memang tak boleh samakan dengan zaman dulu. Betul. Zaman dulu batang baik tu. Tak apa, rosak je. Nanti mak dia pula yang tambah. Betul Imani. Imani dah sebut pasal Ayat percakapan yang positif positif. tadi. Ya. Sekarang ni kita nak cakap pasal pendengar yang baik. Oh. Pendengar yang baik ni macam komputer, dia macam sama. Kita boleh samakan bukan, sorry, maaf. Maaf. Apa Fatimah cakap tadi, pendengar yang baik. Biasanya kalau kat sekolah ni kita ada kaunselor. Betul. Tapi bukan kerja kaunselor je. Ya. Yang baik. Kita sebagai cikgu ni pun dia Dia panggil jadi kaunselor juga. Kaunselor tu semua orang. Ya. Baik semua, bukan guru je semua orang pun. Betul. Jadi bila kita bincangkanlah pasal mendengar yang baik ni kan, semua orang akan ada masalah. Jadi bila ada masalah ni, kita perlu ekspresikan dia, tapi tak adalah dalam keadaan marah. Kita kena kongsilah cerita tu supaya mungkin orang ni boleh memberikan pendapat yang bagus lah untuk selesaikan masalah tu. Jadi kita ni sebagai guru ni nak jadi guru yang kompetent. Boleh jadi guru yang mempunyai pendengaran Pendengaran juga. Kita perlu Tak ada pendengaran yang tak boleh dengar. Betul. Jadi kita kinalah menjadi seorang pendengar yang baik. Bila kita dah dengar segala masalah mungkin daripada pelajar kita sendiri. Jadi kita janganlah menyebarkan perkara tersebut kepada orang lain. Inilah menjadi masalah di mana murid-murid ni dia takut untuk berkongsikan masalah dia, menyebabkan mereka mungkin akan menjadi depresi kerana tiada siapa yang akan menjadi tempat meluang bagi mereka. Betul. Macam cikgu pun, guru-guru ni bila dah dengar kalau murid-murid tu bercerita masalah, jangan bagi tahu pada orang lain kan. Jangan sebar. Sekarang ada cikgu tu bila masuk dalam kelas, bila masuk dalam bilik guru, Habis semua dia beritahu. ya, bagi tahu macam tahu tak budak ni kan mak dia macam tu, tak boleh. Semua cikgu tahu kisah Ya, budak tu. pasal Kesian boleh, kan. Sebab tu budak tu kadang-kadang dia takut nak Ya, kongsikan ya, dengan cikgu tu. Kita kadang salah guru juga sebab tu murid-murid tak nak cerita. Kita kena ambil serius berkenaan perkara tu. Lepas tu kadang-kadang budak ni dia kalau dia nak bercerita, dia kadang-kadang tak semestinya dia nak dapat pendapat kita. Dia sekadar nak meluahkan kadang-kadang Betul, kan. betul. Jadi kita kena jadi pendengar yang baik lah. Macam sabar, dengar je apa yang dia nak cerita. Kalau dia macam kalau dia tanya apa nasihat cikgu untuk saya, baru kita bagi tahu bagi tahu lah dia sabarlah, ni ujian untuk dia ke apa. Sebab kadang-kadang budak-budak yang nakal ni semua dari ada masalah kan. Masalah keluarga, masalah betul. akademik. Dia macam Afifah cakap tadi, cikgu ni kalau nak bagi nasihat, kena bagi nasihat dalam keadaan yang ayat yang baik-baik, tenang. Iman ni tadi ada cakap kan, guna ayat yang positif. Sebab kadang-kadang bila kita dengar masalah murid-murid ni, kita macam, ini salah awak ni, tak boleh. Kalau saya terboleh saya. Ya, sakit kan kalau murid-murid dapat komen macam tu daripada seorang guru.
mungkin diorang mereka akan depresi macam Fatimah Lepas tu jadi cakap. dia terus diam, tak nak bagi tahu. Ya betul, dan kadang-kadang ada yang sampai mengambil apa? Kita nak cakap Mengambil nyawa ke? macam mengambil nyawa. Mereka memang tak mahu hidup dah sebab perkara-perkara macam ni lah. Gimana? Ada nak tambah sikit ke? Bagi saya lah kan, murid-murid ni dia memandang tinggi pada guru. Jadi guru ni perlulah berbuat baik kepada murid-murid ni. Dan bila kita ada komunikasi dan hubungan yang baik antara murid-murid ni, kita ni pergi kerja pun tak stres, tak ada tekanan, dah macam gembira, macam hari ni nak pergi sekolah. Macam nanti kalau kita baik, kalau kita pergi dengan keadaan yang nak marah-marah, nak macam mood yang buruk lah. Jadi tak syok lah kerja tu. Betul Imani. Lepas tu kadang-kadang tu kita kena jaga hubungan kita dengan rakan sekerja kita. Betul. Itu jangan lupa. Yang tu paling penting sekali. Dengan rakan sekerja dan dengan anak semajikan kita. Sebab tu komunikasi ni penting, sebab kadang-kadang dalam rakan sekerja pun kita boleh bergaduh, ada salah faham. Jadi kita kena berkomunikasi lah dengan rakan sekerja kita, dengan majikan kita dengan cara yang betul lah. Kalau dengan majikan kita kena formal lah kan, kita sebagai orang bawahan kan, kita kena ikut lah majikan kita, dia bagi arahan apa kita kena ikut kan. Jangan macam nak bantah ke, macam itu suka lah aku dengan majikan ni kan. Betul, ada cikgu yang sampai guru besar saya tak nak macam ni, macam ni. Patut kita kena dengar sebab guru besar tu yang paling tahu. Dia berpengalaman, makan garam, garam, dia makan garam dulu kita. Orang kata kan, orang lama. Nak tambah sikit lah, berkenaan dengan menjadi pendengar yang baik tu, dia juga punya kesinambungan jugalah dengan bersifat empati. Kita dah dengar masalah daripada pelajar-pelajar ataupun daripada rakan sekerja sendiri, kita juga perlu punya perasaan sifat empati tu lah. Dengan cara apa? Dengan cara kita cakap lah, kasihan awak, mendoakan dia ke kan. Tapi kadang-kadang kita tak boleh juga cakap lebih-lebih kesian tu, nanti budak tu macam dia rasa sangat ke aku ni. Kan. Ada Kita juga, kena pandai-pandai. ada. Ada juga murid-murid macam ni. Jadi kita kena selaraskan sesuatu benda tu elok. Mengikut situasi lah. Situasi tu. Orang kata rambut sama hitam, hati ni lain Ya, betul. Lagi orang putih macam mana? Orang putih tak tahu apa apa tadi Fatimah cakap berkenaan dengan mendengar, ada sebut pasal empati tu kan. Macam contohlah ada pelajar yang murid-murid yang mereka punya kewangan, sistem kewangan mereka tak okey, tak elok, macam tak teratur ataupun kita tahu yang mereka ni miskin. B40 betul kan. Murid-murid macam ni lah kita kena tolong. Ambil hati. Tengok rumah mereka kat mana tahu ada yang sampai duduk dekat dalam pondok. Sebab kita tahulah orang kerajaan minta tolong apa semua tu. Sebab kadang-kadang bapa mereka ni macam tak ambil cakna, tak pentingkan pendidikan. Macam pendidikan tu lah yang boleh merubah keluarga. Sebab kadang-kadang orang macam ada masalah kekurangan kewangan kan. Diorang tak hantar lah anak diorang pergi sekolah sebab tak ada kewangan ke apa. Ataupun kadang-kadang kalau kita tengok ada murid-murid di dalam kelas, setiap waktu rehat orang lain pergi rehat, dia tak rehat kan. Yang tu paling kesian sekali. Kan puasa tu biasanya murid sekolah rendah tak puasa. Betul. Yang kena sabar Macam mana kena tanya, awak makan dah ke belum, ada duit tak? Kita jangan kena ikut pula dengan duit tu, bagi je. InsyaAllah Allah tolong nanti. Betul. Dengan cara ni lah kan kita dapat mengeratkan hubungan sesama pelajar lah. Jadi tak adalah kita akan ada rasa orang kata ada jarak di antara. Kita nak perkara itu berlaku. Kita kena jadikan kita ni macam
keluarga lah juga untuk ambil berat pasal Sebab macam cikgu ni pelajar kan ni. mak ayah yang kedua. Ya, sebab apa? Sebab pelajar ni orang kata kan lebih banyak masa Di sekolah berbanding sebenarnya rumah. berbanding di rumah. Betul. Sekolah tu rumah kedua dia. Rumah syurga. Syurga pun. Betul. Saya rasa dah cukup lama sebenarnya kita punya Perbualan. perbualan ni. Orang kata masa Masa mencuba. Saya sukalah bercakap-cakap macam santai-santai macam ni kan. Cerita pasal guru komputer ni dia memang sangat dekat lah dengan dengan bakal-bakal betul. Ya, jadinya saya akan tamatkan kita punya siaraya ni dengan bakal-bakal guru yang hebat ni. Oh, ini sebenarnya bakal ustazah Ais agama kelas Kafaran Surah Quran. Betul. Jadinya kita akan bertemu kembali pada minggu hadapan. Bye.